Kira jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, yang dimuliakan Fadil Ustaz Alimdin yang telah bersama dengan kita bersiaran pada petang ini untuk program 30 minit tazkirah online anjuran Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah Kota Raja Ipoh. InsyaAllah tazkirah ini kita adakan sepanjang 30 hari sepanjang Ramadan, 30 minit bersama 30 pentazkirah. Dan hari ini hari yang ketiga kita bersama TV Fadil Ustaz Alimdin. InsyaAllah tanpa kita melengahkan masa, mari sama-sama kita buka tazkirah kita pada petang ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada petang ini Fadil Ustaz Alimdin akan menyampaikan tazkirah bertajuk Meniti Titian Syurga. Ya, meniti titian syurga, insya-Allah. Suara Ustaz Zan terputus-putus. Suara Ustaz terputus-putus. Oh, mungkin line nak hujan pula kot. Dan okay. insya-Allah minta sahabat-sahabat dapat share pada penonton-penonton yang lain, followers yang lain, insya-Allah. Silakan pada Ustaz untuk mulakan tazkirah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Sesungguhnya kata Allah, kami membeli daripada kalangan orang-orang yang beriman itu dengan diri mereka, dengan harta mereka yang mereka korbankan. Dalam maksud kata mereka bermujahadah dengan kedua-dua perkara, iaitu pada diri dan harta. Lalu kata Allah, kami gantikan dengan syurga yang kekal abadi. Sadaqallahul Azim. Surah At-Taubah ayat 111. Terima kasih Ustaz Zahan selaku moderator ataupun teman bicara pada tazkirah Ramadan pada petang ini, siaran langsung live FB daripada Kota Raja. Ustaz Zahan sebagai pengurusi ataupun sebagai mudir di Kompleks Tahfiz ataupun Kompleks Dakwah di Meru, di Taman Meru Ipoh ni. Dan alhamdulillah bersama dengan juga tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, adik-adik, alhamdulillah yang turut menonton kita pada petang ini. Ada daripada Johor, ada daripada Penang, ada daripada Kedah, Terengganu dan seluruh negara. Alhamdulillah, syukur sangat kita kepada Allah. Sebab kenapa Allah pilih kita untuk berada di bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan ni, saudara-saudari, tuan-tuan sekalian, seumpama syurga yang dekat. Saya selalu sebut dalam kuliah tazkirah saya, Ramadan ini seumpama syurga yang dekat. Yakni syurga yang dekat pada kita. Sebab kelebihan Ramadan itu sendiri tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Maka layaklah Ramadan itu digelar sebagai Sayyid, yang dikatakan Sayyidus Syahr. Sayyidus Syuhur, yakni penghulu segala bulan-bulan yang telah diciptakan oleh Allah. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. 12 bulan yang Allah cipta. Jadi Allah pilih hanya satu bulan yang Allah catatkan di dalam kalamullah, iaitu Al-Quranul Karim. Dalam Quran, Ramadan sahaja Allah sebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran
hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Jadi itu ayat yang Allah sebut nama bulan Ramadan. Bulan Muharram ke Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab, Rabiul Awal tak disebut, tetapi Ramadan. Jadi Ramadan ni sudah tentu keistimewaannya yang nak diambilkan tadi, peluang bagi para orang yang cintakan Allah dan Rasul dan pencinta ibadah. Allah khususkan Ramadan ini sebagai bulan pesta ibadah. Sebab bulan Ramadan ni Allah bentangkan seluas-luasnya segala amalan-amalan, segala ibadah-ibadah yang diganjarkan tuan-tuan. Pahalanya bukan hanya satu, tetapi pahalanya berganda. Yudha'ifu liman yasha'. Allah yang berhak nak melipat gandakan pahala daripada amalan-amalan si hambanya yang beriman dan bertakwa. Syarat mesti syurga itu akan dimasuki siapa? Yakni man, mereka daripada kalangan orang yang beramal dan orang yang beribadah. Dia orang yang tidak mengambil peluang kesempatan Ramadan ni rugi sangatlah. Ya, rugi besar. Orang yang tidak beramal di bulan Ramadan. Satu perkara sunat, maka diberi ganjaran perkara wajib ataupun pahala perkara wajib yang dibuat di luar bulan Ramadan. Satu perkara wajib pula, maka akan diganjarkan pula tuan-tuan. Gandaannya 70 kali gandaan. Ni, semayang subuh tadi, mayang zuhur tadi, kita berjemaah pula 27 darjat yang kita dapat pahala. Bayangkan pula kita laksanakan di bulan Ramadan yang kata bulan yang kita katakan syurga yang dekat Allah. Maka layaklah kita, ya, Allah nak persilakan kepada hamba-Nya yang bertungkuh lumuh melakukan amalan-amalan dan ibadah khususnya yang saya sebutkan tadi di penghulu segala bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tu sebagai mukadimah ini nak sebut, nak ceritanya, kita pada petang ini nak kongsi-kongsi santai-santai. Ya, apa yang dimaksudkan dengan meniti titian syurga? Apa yang kita nak faham dengan meniti titian syurga? Meniti, ya, kita meniti jambatan, kita meniti suatu titian, mesti kita dalam keadaan berhati-hati. Kita tahu di bawahnya ada sungai. Di kiri kanan ni kita kata serba ujian. Kita nak meniti, kita nak sampai ke penghujung. Diibaratkan begitulah titian sirat. Ada orang yang gagal, ada orang yang berjaya. Sehingga ke penghujungnya, maka orang ini orang yang sukses, orang yang diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang mudah. Itu yang kita faham. Meniti. Maknanya hidup ini diberikan oleh Allah ataupun dilambakkan oleh Allah, dibentangkan oleh Allah kepada hamba-hambanya berbagai-bagai obstacles, cabaran, dugaan, ujian, mihnah, tribulasi, ataupun disebut ujian dalam bahasa Arab itu adalah fitnah. Maknanya dengan macam-macam lagi. Ibtilak pun dia juga ujian. Jadi hidup ni tuan-tuan, kita nak sampai ke penghujung iaitu syurga. Mau tak mau tuan-tuan, kata orang utara, mau tak mau kita perlu betul-betul bersungguh-sungguh, ya, menjalani suatu proses kehidupan yang berbagai. Maksud berbagai, kita kena fikir apa yang dikatakan berbagai. Berbagai itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang senang, ada yang susah. Ada yang mudah, ada yang payah. Dan syurga yang Allah nak berikan kepada kita tadi, sebagaimana mukadimah tuan-tuan sekalian, ayat yang saya bacakan tadi, iaitu syurga yang di hujung yang kita akan dapat, iaitu satu kejayaan dan kemenangan didahului. Dengan apa dia? Dengan perjuangan, dengan pengorbanan. Itu yang Nabi hijrah daripada Mekah ke Yathrib, Madinah, kita lihat. Susah payah Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq nak hijrah daripada Mekah ke Yathrib. Dikejar pula oleh puak-puak musyrikin Arab. Diupah, nak diberi pula 100 ekor unta. Bangun Syuraqah bin Malik, tuan sekalian, nak menyahut tadi apa yang disebut sebagai satu usaha. Kalau dapat balik pulang dan bawa kepala Rasulullah, yakni nak dibunuh Nabi. Dan begitu juga balik dalam keadaan bawa yang disebut jasad
Muhammad itu yang sudah tidak bernyawa. Lalu puak-puak musyrikin Arab Quraisy nak menghadiahkan tuan-tuan mi'atu ibil. Mi'ah ni 100 ibil ni unta, 100 ekor unta. Itu yang katakan susahnya Nabi nak keluar daripada Mekah nak ke Yathrib Madinah. Ya, perjalanan kita naik bas umrah lebih kurang 6 jam. Masya Allah. Bayangkan berapa lama pula Nabi nak sampai di Yathrib Madinah. Di dalam perjalanan hijrah, perjalanan kita katakan sebagai perjalanan kejayaan dan kemenangan. Yang ini yang diusahakan, berbagai-bagai ujian yang Nabi tempuh. Terpaksa transit pula di Gua Thur beberapa hari bersama dengan sahabat karibnya Abu Bakar As-Siddiq. Ujian. Di samping itu mereka mengejar, menjejaki, mereka nak mengesan di mana ni yang kata Muhammad dengan Sayyidina Abu Bakar. Dengan takdir izin Allah, maka akhirnya selamat sampai ke bumi yang penuh dengan keberkatan, bumi Yathrib, bumi Madinatul Munawwarah. Seolah macam itulah syurga yang telah Nabi dapat. Syurga di mana? Syurga di dunia, tuan-tuan. Kalau kita faham, nampak meniti titian perjalanan Nabi daripada Mekah ke Yathrib, yang dah 13 tahun lebih kurang Nabi berdakwah di Mekah pun kita dah tahu dah. Apa yang Nabi tak lalui, ujian dugaan. Tuan-tuan sekalian, macam-macam. Begitu juga Ustaz Azhan sebagai pengerusi, sebagai orang kata apa dia, pengusaha ataupun yang mengasaskan kompleks dakwah Kota Raja di Ipoh ni, macam-macam dugaan ujian. Ustaz Azhan dah hampir 10 tahun ni Ustaz, lebih kurang Ustaz? 10 tahun dah Ustaz? Hampir 10 tahun dah membina satu pusat tarbiyah, pusat dakwah di Ipoh ni. Bayangkan senang ke nak pergi naik tu. Siapa yang dah pergi tahulah kompleks Kota Raja Ustaz Azhan di Ipoh ni. Tapi kawasan yang cantik dengan denai, terjunnya, keindahan, apa dia, tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok alam semula jadi, Masya Allah. Bahkan Allah rezekikan pula ada pokok durian pula lagi di tempat Ustaz Azhan ni. Ada pula lagi buah cempedak, macam-macam buah-buah tempatan Ustaz. Ini nak ceritanya. Ya, nikmat tu. Walaupun naik tu tinggi jugalah lebih kurang. Adalah kot dalam 10 minit dia kot Ustaz. Pelan-pelan kayuh ni atas ni. 10 minit lebih kurang. Tapi bila sampai di atas tu, Allah, indah. Kita boleh tengok paparan, gambar dan sebagainya. Macam mana masjid yang dibina, apa dia kira masjid lah, surau kan. Dibina oleh Ustaz Azhan, kompleks tarbiyah tadi. Nak mencari dana, kemudian sumbangan, nak membina satu tempat yang kita tahu. Tempat ni yang dihimpunkan para ahli syurga, sebab di situnya berlangsungnya tiap-tiap hari boleh katakan kuliah duha, dan juga program-program agama, syarahan, ceramah, datang daripada ulama-ulama Nusantara, ulama dunia di kompleks Kota Raja Ustaz Azhan. Tapi nak sebutnya Ustaz Azhan lebih maklum, nak bina tu dan nak menjayakan Allah saja yang tahu. Ya, sebab sudah tentulah tuan-tuan, mana ada kerja dakwah yang tak memerlukan duit. Mana ada kerja dakwah yang tidak memerlukan harta. Nabi SAW, bagaimana isterinya Khadijah bintu Khuwailid, seorang yang kaya raya janda. Tetapi hakikat yang katakan duit ini bukan menjadi suatu matlamat hidup. Khadijah bintu Khuwailid, tuan-tuan sekalian, dihabiskan, diinfakkan harta. Untuk apa? Untuk Islam. Mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat menceritakan, sewaktu Khadijah, isteri Rasulullah, nak wafat, nak meninggal dunia, kain baju yang dipakainya ditampal dengan 80 tempat. Kawasan, maknanya baju isteri kekasih Allah. Seorang yang kaya raya sebelum menjadi isteri Nabi, orang yang kaya. Tetapi bila dah bersama dengan Rasulullah, tuan-tuan, lihatlah, Allah izinkan, takdirkan, mengurniakan kepada Rasulullah dengan Khadijah 6 orang anak. 4 perempuan, 2 lelaki. 4 perempuan, 2 lelaki. Walaupun sudah menjadi, orang kata, ibu tunggal, janda umur 40 tahun waktu menikah dengan Rasulullah, tapi masih lagi dikurniakan, iaitu zuriat 6 orang. Ini kelebihan. Dan ini dengan kuasa Allah, tuan-tuan. Maknanya satu kejayaan jugalah. Itu bagi diri Nabi. Dan Khadijah, kira kejayaan yang kita lihat, bagaimana dia menginfakkan harta. Itu bagi kita sebagai satu kejayaan. Ada orang yang tak berjaya dengan harta yang banyak. Kenapa? Dia tak tahu nak diagihkan ke mana.
Dia tak tahu bagaimana nak menguruskan dia punya harta kekayaan. Ada yang 2 bilion, ada yang 5 bilion. Bila meninggal, harta yang ditinggalkan akhirnya jadi fitnah. Nampak? Belaga, memberontak antara mereka yang ditinggalkan tadi, yakni waris-waris. Yang balunya menuntut, anak-anak menuntut, mak mentua. Semua pakat nak masing-masing berebut berbilion-bilion. Maknanya dia tidak berjaya. Tapi kita tengok seorang wanita berjaya menguruskan diri dan harta dia. Dengan diri dia bagaimana dia berjuang. Sehingga berulang alik nak membekalkan makanan, minuman kepada suami yang tercinta di Gua Hira. Waktu Rasulullah suaminya berkhulwah. Ini cerita bagaimana yang kata Khadijah. Bayang daripada Masjidil Haram tu rumah Khadijah. Berulang alik sampai ke Gua Hira, Jabal Nur. Kita yang dah pergi panjat tahulah kita dah laki. Nak pergi Jabal Nur berapa minit baru sampai. Waktu itu tuan-tuan, berjalan kaki Siti Khadijah. Berjalan kaki kenapa? Kerana demi suaminya, demi Allah, demi Rasulnya. Suatu kejayaan yang ditempa oleh Sayyidatina Khadijah bintu Khuwailid. Itu pada dirinya. Yang kedua kita lihat. Pada harta yang diuruskan. Yang diuruskan harta tadi daripada kaya. Sehingga akhirnya diri dia jadi jatuh macam kita kata fakir dan miskin. Adakah kita nak gelak? Adakah kita nak hina? Tidak. Sebab itu jangan kita menghina orang-orang yang susah. Ada kala dia nampaknya tak ada duit harta. Tetapi Masya Allah, kekayaan iman. Imannya Masya Allah. Dia bukan kata iman yang milioner. Dia bukan kata iman yang bilioner. Bukan trilioner. Bukan fortlioner. Tetapi dah tak ada huruf. Kalau kata zillioner, Khadijah bintu Khuwailid dah tak ada huruf dah tuan-tuan. Lebih lagi mengatasi beyond apa yang ada pada Khadijah. Iaitu pada diri dia, pada harta. Layaklah ibu-ibu, kaum muslimat sekalian, bila mana dia dipilih oleh Allah wanita syurga pertama esok nanti di akhirat akan dipersilakan oleh Allah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Ucapan salam daripada Allah. Kepada siapa? Kepada isteri kekasih Allah, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Ibu-ibu sekalian, muslimat sekalian, takkan kita tak dapat nak bayangkan lagi, nak gambarkan lagi bagaimana di pintu gerbang ataupun di pintu syurga, kita yang follow, yang kita follow, yang kita ikut Khadijah. Amalan yang ada pada Sayyidatina Khadijah. Kita sentiasa intai dan terus mengintai dan mencari apa lagi amalan-amalan yang dilakukan oleh Khadijah sehingga dia dipilih wanita syurga yang pertama di antara wanita yang terbaik. Inilah ibu-ibu sekalian dan tuan-tuan sekalian, amalannya dari sudut harta yang dikorbankan, daripada diri dan sehingga pada harta yang dikorbankan. Maka inilah suatu titian yang kita sedang meniti titian syurga. Sekiranya kita mengambil tadi daripada kurniaan nikmat pada nyawanya, tubuh badannya yang sihat, begitu juga pada hartanya. Kedua-duanya dia amalkan untuk mendapat ganjaran pahala yang berganda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan itu bulan Ramadan ni di antara bulan yang baik untuk kita menginfakkan harta. Bulan yang baik, pahala dilipat gandakan untuk bayar zakat, untuk mewakafkan harta, untuk kita berjariah. Alhamdulillah. Di mana-mana pun sekarang ni ramai orang yang nak menyumbang, yang nak bersedekah. Jangan lupa tuan-tuan. Jangan lupa ibu-ibu sekalian. Kompleks Kota Raja Ustaz Azhan yang terletak di Taman Meru Ipoh. Ia di satu tempat kawasan yang agak naik sikit atas bukit tetapi kawasan cantik. Ada air terjun. Dan berlangsungnya program-program aktiviti keagamaan, kuliah duha tetap tiap hari. Saya pun di antara menjadi panel tazkirah ataupun ceramah kuliah duha di Kota Raja. Boleh salurkan bantuan pada Ustaz Azhan. Peninggalan juga daripada penaung almarhum, siapa dia, tak lain tak bukan Ustaz Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Saya Ustaz Halim Din, bukan adik-beradik kebetulan. Ustaz yang disebut Ustaz Halim Din yang bukanlah adik-beradik daripada keluarga Ustaz Datuk Harun Din ataupun Ustaz Datuk Abu Hassan Din almarhum, kedua-duanya. Mudah-mudahan Allah tempat mereka di kalangan orang-orang yang soleh. Jadi tuan-tuan, boleh bantu. Boleh dapatkan nombor akaun dengan Ustaz Azhan Kota Raja.
boleh mungkin ada di sini. Bukit dah ada dah, tuan-tuan boleh tengok kalau ada di paparan wall ni. Tuan-tuan boleh ambil, tuan-tuan. Bulan Ramadan ni, jangan lupa. Ya, tak banyak sikit. Mudah-mudahan kita sama-sama menggabungkan diri kita dengan Harakah Islamiah. Harakah Islamiah ni apa dia? Dengan gerakan Islam. Untuk apa? Untuk meletakkan Islam di tempat yang paling tinggi. Nampak? Ini yang dikatakan Harakah Islamiah. Orang yang menggabungkan diri di intimat Islam. Menggabung ni maknanya dia bersama-sama. Hidup ni kena berjamaah. Kita kena tolong di antara satu sama lain. Kalau kita tak berjamaah, kata Allah, nampak? Walladzina kafaru ba'dukum awliya'u ba'din. Tengok bagaimana kata Allah orang-orang kafir. Mereka turut bantu-membantu, tolong-menolong. Orang kafir nampak ekonomi macam mana. Mereka tolong-menolong di antara mereka, tuan-tuan. Orang kafir saling bantu-membantu. Mereka tolong-menolong, bantu-membantu. Allah sebut di dalam Quran. Surah Al-Anfal ayat 73. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Anfal ayat yang ke-73. Walladzina kafaru ba'dukum awliya'u ba'din. Di antara mereka, kata Allah, saling tolong membantu di antara mereka. Illa taf'aluh, kata Allah. Sekiranya kamu tak boleh buat sebagaimana orang-orang kafir. Bab nak menghancurkan Islam, kita tengok sejarah. Yahudi dengan Nasara, Yahudi tuan-tuan dengan Kristian tak pernah bersatu, tak pernah united. Tetapi dengan arah tujuan matlamat yang sama, yang satu, untuk menghancurkan Islam. Sejarah telah memaparkan bagaimana mereka boleh bergabung, Yahudi dengan Nasara. Bukan baru ni, tuan-tuan. Kalau kita ambil di zaman Rasulullah, Perang Ahzab, cuba kita lihat. Untuk menghancurkan Islam, mereka boleh JV. Yahudi, Kristian, musyrikin Arab Quraisy. Bayangkan, mereka nak hancurkan Islam. Dalam bab nak menghancurkan Islam, Yahudi dengan Kristian. Walhal mereka pun tidak bersatu. Yahudi dengan cara Yahudi. Kita tengok di Palestin, bagaimana mereka layan orang Islam dan orang Kristian. Lebih kurang je. Mereka tidak bersungguh ataupun tidak meraihkan orang-orang Kristian yang ada di Palestin, di Baitul Maqdis. Tetapi mereka boleh bersatu dan boleh bergabung, bantu. Kenapa? Orang Kristian juga tujuan yang sama umpamanya. Kalau sekiranya mereka nak menghancurkan Islam. Sebab Allah dah sebut dalam Quran, lan tarda ankal yahudu walan nasara. Mereka yakni Yahudi dan juga Nasara tidak akan redha kepada kita ni musuh. Sehinggalah kita mengikut agama mereka dan penunjuk mereka. Tuan-tuan sekalian. Maka Allah sebut illa taf'aluh. Maka kamu tidak berlaku sebagaimana orang-orang kafir. Kamu tidak berlaku macam mana puak-puak yang disebutkan tadi. Mereka boleh tolong-menolong di antara mereka. Lalu Allah kata, takun fitnatun fil ardi. Maka akan berlakulah, kata Allah, suatu fitnah, ujian kepada umat Islam. Apa dia fitnah tersebut? Fitnah berlakunya kekacauan. Di atas muka bumi ini, kata Allah. Takun fitnatun fil ardi. Maka akan berlaku kekacauan, huru-hara. Sebab orang Islam dengan orang Islam tidak united, tidak membantu di antara satu sama lain. Itulah tuan-tuan, ada yang kaya, ada miskin. Rezeki nikmat Allah beri pada aghnia, orang yang kaya. Nabi sebut, khudh min aghniaihim faturaddu ala fuqaraihim. Kamu ambil daripada harta orang yang kaya tadi, dengan zakatnya, dengan sedekahnya, dengan wakaf, infak. Maka kata Nabi, faturadu ala fuqaraihim. Kamu berilah kepada orang-orang fakir yang miskin. Bulan Ramadan, di hujungnya nanti, orang miskin pun, orang fakir pun nak raya juga. Kerana itulah kita menunaikan di antara zakat fitrah. Zakatul fitri tu'matul masyakin. Antara tujuannya, nak beri makan kepada orang fakir miskin. Mereka juga, tuan-tuan, nak seronok beraya. Mereka juga seronok nak bergembira pada 1 Syawal. Maka kita bayar zakat fitrah. Tapi zakat fitrah ni pada semua orang bertanggungjawab untuk menunaikannya. Cuma zakat harta yang lain, maliyah, zakat gaji pendapatan, zakat saham, KWSP, emas dan perak, zakat perniagaan, apa lagi? Zakat ternakan, zakat pertanian, padi dan seumpama dengannya. Banyak jenis-jenis zakat. Yang tu maknanya yang kita tunaikan yang wajib, kemudian yang sunat-sunat diberi kepada orang fakir miskin. Dan begitu juga fi sabilillah. Fi sabilillah ni
segala harta yang kita boleh manfaatkan untuk tujuan menaikkan nama Islam. Masjidnya, surau, pembinaannya, bahkan ada orang tanya saya, waktu saya kerja lembaga zakat dulu, Ustaz, boleh ke Ustaz kita nak beri zakat, kita nak beli kapet untuk masjid surau? Saya kata itu di antaranya asnaf fi sabilillah, bahkan sangat-sangat diraikan. Sampai kapet yang ada di masjid tu, Allah, hampir dah 26 tahun dah. Masjid mula daripada banner itulah kapet tak pernah ganti. Sampai imam pun bila mana sujud bersih nak dekat 18 kali tuan-tuan, naik resdung imam. Dia punya habuk dia walaupun vacuum tak jadi juga, tak mau juga. Jadi adalah kalau sekiranya penyumbang-penyumbang boleh nak mengeluarkan zakat, beli satu kapet, minta pembekal kapet, ukurkan kapet berapa dia punya keluasan, kemudian kita boleh zakatkan. Kan banyak pun. Kalau kata 30,000 zakat, 20,000, lebih sikit 10,000. Tak apa, niat kita sedekah infak. Jadi insya-Allah, maknanya dalam bulan Ramadan ni, maknanya banyak peluang kita boleh kita dapat untuk untuk memburu syurga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tadi dengan tajuk meniti titian syurga. Kita kena buru ni, makna kita kena cepat. Kita kena cepat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba tuan-tuan. Sibaq. Berlumba-lumba kita nak buat kebaikan. Nampak Nabi, bagaimana dia riwayat. Nabi punya amalan sedekah infak, seumpama air yang turun, macam air terjun Ustaz Azan di kompleks Kota Raja tu, punya laju. Nabi tak boleh ada duit di rumah, tuan-tuan. Nabi tak boleh ada harta di rumah. Maknanya sampai peringkat Nabi sebelum wafat, sempat Nabi pesan kepada Aisyah, ada beberapa dirham di rumah ni wahai Aisyah, maka jangan biarkan berada di rumah sebelum aku meninggal ataupun sebelum aku wafat. Ertinya Nabi suruh Aisyah agihkan ataupun infakkan ataupun serahkan kepada yang berhak menerima. Nabi jenis tak simpan duit. Tu yang kata nilai syurga ni, orang yang fikir-fikir renung-renungkan balik diri dia macam mana. Bukan maksud salah kita nak menyimpan harta, tak kata salah. Bahkan orang Islam memang disuruh jadi orang yang kaya. Akan tetapi lihat dan renungkan sejarah bagaimana sahabat-sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in yang kaya raya. Abdul Rahman bin Auf umpamanya. Macam mana kekayaan Abdul Rahman bin Auf? Akhirnya dia hijrah, tinggal Islam selai sepinggang. Tidak ada apa pada Abdul Rahman bin Auf. Kita pernah dengar nama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Sehingga Nabi sambut hijrah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, orang Rom ni, kaya di Mekah. Syarat musyrikin nak izinkan dia ikut Rasulullah ke Madinah dalam hijrah, kamu kena tinggalkan wahai Suhaib segala harta kekayaan kamu, yang perniagaan kamu dan seumpama yang kamu lakukan di Mekah. Mana boleh kami nak izinkan macam tu, senang mudah. Kamu keluar daripada bumi Mekah dengan harta kekayaan kamu. Cannot. Yang tu. Maka tak heran pun Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ditinggalkan segala kekayaan yang ada di Mekah selai sepinggang. Sampai di Yasrib, Nabi tengok batang tubuh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, maka Nabi kata apa kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi? Rabihal bai'u ya Suhaib. Rabihal bai'u ya Suhaib. Beruntunglah perniagaan tijarah kamu. Apa tijarah? Apa perniagaan? Iaitu hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasul. Barang siapanya, kata Nabi, hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka dapatnya hijrah kerana Allah dan Rasul. Tidak ada apa. Tidak ada apa. Sehingga Allah turunkan ayat surah Al-Baqarah ayat 207. Allah menyatakan wa minan nasi may yashri nafsahu tigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad. Tuan boleh rujuk surah Al-Baqarah ayat 207. Maksudnya apa dia? Ada di antara mereka, kata Allah, wa minan nasi may yashri. Ada yang di antara manusia itu yang sanggup mereka menjual, maksud kata mereka mengorbankan diri mereka dan harta mereka semata-mata mereka nak mendapat mardatillah, yakni keredaan yang besar daripada Allah. Allah amat belah kasih kepada orang-orang yang disebutkan tadi. Siapa mereka? Daripada kalangan orang-orang yang sanggup berjuang pada diri dan pada harta. Sebab itu sahaja. Itu sahaja konten kandungan hidup bagi kalau orang tanya, Ustaz,
apa di antara amalan, apa di antara perkara yang kita boleh nak masuk syurga. Untuk kita maklumkan secara general umum, ya, kamu perlu korban pada diri, kamu perlu korban pada harta. Diri dan harta, itu yang kita boleh ambil tauladan yang ada pada Rasulullah. Secara umum yang besarnya. Kemudian cabang-cabang, ranting-ranting dia, dahan-dahan apa semua, yang tu kita boleh lihatlah. Bila ada harta, dia ada zakat, dia ada infak sedekah. Bila berkorban pada diri bagaimana pula? Perlunya kita berjuang dengan ibadat yang khusyuk, ibadat yang umum, kemudian ibadat yang sunnah. Termasuklah kita berada dalam majlis ilmu. Ini pun di antara usia ikhtiar yang disebut sebagai berada di dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, puan sekalian, macam kita berada di taman-taman syurga Allah. Raudatu min riyadil jannah. Itu yang Nabi sifatkan. Raudah yang pertama di Masjid Nabawi, itu raudah. Raudah Nabi, tempat mustajab doa. Dan raudah yang kedua, taman-taman syurga, iaitu apabila kita berada di dalam majlis ilmu. Sebagaimana yang kita mengikuti live FB Kota Raja pada pagi ni. Ya, share banyak-banyak, ramai-ramai, kemudian kita like sama-sama, insya-Allah. Ini usaha dakwah ni dalam waktu PKP 1. Kemudian berkebetulan kita berwaktu sekarang ini ialah di dalam bulan Ramadan. Tak nak lagi, tuan-tuan, syurga Allah. Kita tak mau lagi syurga Allah. Sebaliknya, orang yang bersenang-senang, maksud bersenang-senang ni apa dia? Malas dia nak amal, nak beribadah. Nak buka online, kuliah, ceramah, ya, ataupun apa lagi, forum dan sebagainya, whatever, yang cukup banyak ni. Beribu-ribu ni. Setiap hari daripada pagi, kuliah subuh, duha. Saya tiap-tiap hari. Boleh ikuti saya punya Facebook saya, ataupun saya, Halimdin, page saya yang baru, Ustaz Halimdin. Boleh cari Ustaz Halimdin. Boleh like, share sama-sama. Saya tiap-tiap hari buat tazkirah duha jam 10 pagi. 10 pagi insya-Allah. Sebelum masuk Ramadan, waktu PKP saya dah mula dah. Banyak siri dah. Boleh ikuti, boleh follow. Ya, alhamdulillah, tuan-tuan. Dengan izin Allah. Maknanya tak ada alasan lagi yang kita tak mau lagi, ya, mendapat ganjaran pahala, bahkan berganda di bulan Ramadan kalau menuntun ilmu ni wajib, tuan-tuan. Maknanya kita dapat pada petang ni, ya, bersama dengan Kota Raja petang ni, kita digandakan 70 kali gandaan. Sebab menuntut ilmu wajib. Menuntut ilmu wajib. Kita cari. Ini antara ilmu. Baru kita nampak, pencerahannya. Nak masuk syurga, mesti ada sacrifice. Pengorbanan perjuangan. Kalau tak ada perjuangan pengorbanan, usah cakap lah. Ya, bau syurga pun kita tak merasa. Bukan kata syurga, tuan-tuan. Bau syurga pun kita tak merasa. Jangan harap kita tak duduk di dalam majlis ilmu, tuan-tuan sekalian. Kita nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang balik, pesankan kepada kita semua. Jangan harap kita nak masuk syurga kalau sekiranya kita tidak duduk ataupun tak pernah berada di dalam majlis-majlis ilmu. Sebab di dunia lagi dah ada dah taman-taman syurga. Tapi kita buat tak endah, kita abai cuai dan kita rasa macam lah, boring lah. Apa barang, umur aku muda lagi, aku nak enjoy. Relax lah bro. Ni, kami nak chill. Nak chill loh. Nak lepak-lepak, nak relax. Ni, bila mana duduk dalam majlis ilmu ni Ustaz, dia kena banyak berfikir. Kadang-kadang ada rasa takut bila cerita tentang neraka, kematian, kemudian cerita syurga tu okey lah. Tapi bila cerita neraka, kematian tu yang membuatkan saya ni leceh nak duduk dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Jangan sampai kita terkeluar daripada rahmat Allah, keampunan Allah dan keberkatan di dalam kehidupan. Itulah antara yang saya pesankan kepada kita semua, ya, pada petang ini. Cuba kita renung-renungkan, muhasabah diri kita, ya. Di mana kita punya kedudukan kita sekarang ni, yang kita sedang meneliti sama ada kita sudah nampak ada kejayaan ataupun tidak. Kita boleh rasa dah. Macam orang yang anak-anak kita lah, pelajar-pelajar yang nak ambil PT3, yang ambil SPM dulu, kita ambil SPM dulu. Ya, dia ada trial dulu. Sebelum original punya exam, dia ada trial dulu. Nak tengok macam mana kita punya boleh buat tak. Ya, kepandaian, kecederikan kita, kelancaran, dan dia test dulu. Kalau sekiranya dalam trial SPM ke SRP dulu, SRP, kita dah nampak dah, kita dah boleh score straight A. Kalau 8 subjek, 8A. Kita dah boleh rasa dah macam mana syurga tu semakin dekat dengan kita, hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian. Kalau itulah yang kita rasa. Sebab kita
aku tak buat dosa besar aku tak buat, dosa kecil ada, tapi aku segera minta keampunan daripada Allah. Ciri ahli syurga, tuan-tuan, mereka segera minta ampun kepada Allah bila mereka melakukan banyak kesalahan. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Tuhan yang Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, Rahim, yang penyayang. Allah perintah supaya kita bisur'ah, segeralah minta keampunan kepada Allah. Sebab syurga akan didiami. Yang dihuni nanti adalah mereka yang sudah bersih diri daripada kekotoran, yakni dosa-dosa, dan juga bersih hati suci daripada penyakit-penyakit mazmum, sifat-sifat yang sayyi'ah, yang tak baik. Maknanya hadirin sekalian, tuan-tuan sekalian, ya, kita kena tengok, kita kena baca macam tu. Jadi artinya kalau kita dah memang di keliling kita yang kita rasa diliputi dengan suasana yang cukup menyeronokkan, membahagiakan, sebab amalan kita, amalan yang sinkronis, amalan yang sama dengan amalan ahli syurga, Rasulullah, sahabat Rasulullah, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama. Kita tahu itulah mereka dan kita. Seumpama kita kata Imam Syafi'i di bulan Ramadan, satu hari Imam Syafi'i boleh khatam sekali, dia boleh khatam 2 kali Quran. Imam Syafi'i di bulan Ramadan sehari 2 kali khatam Quran. Imam Abu Hanifah sebelum sok, sok ni bahasa orang utara Penang, Kedah kata sok. Sebelum sok, sebelum sahur, khatam Quran. Imam Abu Hanifah, Imam Ibnu Asakir, ulama hadis, setiap hari sekali khatam Quran, sehari sekali khatam Quran. Kalau kita tak boleh khatam sekali Quran tetapi hari-hari kita baca Quran, maknanya kita sudah menjadi follower, pengikut Nabi, sahabat dan juga tabi'in dan juga orang-orang yang soleh. Dan begitu juga orang yang dinamakan tadi bakal menjadi ahli syurga. Tapi kalau kita tak baca Quran, masa yang banyak kita nak bagi tahu aku tak reti baca Quran. Aku tak reti baca Quran, macam mana aku nak baca Quran? Ya, Islam suruh kita belajar. Islam suruh kita belajar. Talabun ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Baik yang lelaki perempuan. Wajib ni, yang kata faridah, wajib ke atas mereka mengaji, belajar. Tapi kalau kita malas nak belajar, orang Ipoh kuliah duha, banyak masjid, ya, termasuklah di kompleks Kota Raja Ustaz Zahid, yang boleh dikatakan setiap hari ada kuliah duha, ya, dan juga kuliah-kuliah yang lain, majlis-majlis zikir, majlis ta'lim, majlis ilmu yang lain. Kalau kita tak hadir juga, kalau kita tak bersama juga, kalau kita ambil musim waktu PKP ni, tak boleh keluar, tak boleh pergi masjid, tarawihnya di rumah, ya, tarawih at home, iftar at home, apa lagi, tadarus at home, ya, yang kita selalu buat di bulan Ramadan tahun-tahun yang dulu, semua di masjid surau, di rumah dengan rahmat. Hikmahnya kita boleh berjamaah dengan isteri, dengan anak-anak, dengan family. Usrati jannati baiti jannati. Why not? Mengapa tidak? Kita jadikan rumah sebagai masjid. Sebab itu saya selalu juga sebut, kita imarahkan rumah persis seumpama seperti mana masjid. Sebab rumah juga Nabi kata jangan kamu biarkan seumpama kubur. Ya, tempat yang baitul wahdah, rumah yang sunyi. Jangan kamu sepikan rumah. Artinya, inilah masa, waktu kita ajak family kita baca Quran berjamaah. Solat jemaah, solat fardu, tarawihnya. Tak boleh buat 20, buat 8. Tak boleh ayat-ayat panjang, ambil yang mudah-mudah cukup. Kalau tak boleh juga, yang tu, Fatihah tu bolehlah kita habis. Tapi nak tunggu pula jemaah di belakang. Waktu itu takkan kita nak diam. Paling tidak pun kita hafal wal asri qul wallah. Itulah 8 rakaat wal asri qul wallah, wal asri qul wallah. Daripada tak ada langsung surah yang nak dibaca selepas Fatihah. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat, cubalah kita ada masa nyawa kita yang Allah berikan, wa hayataka qabla mautik, hidup sebelum mati. Ya, kita nak habiskan sebaki umur kita. Baik saya, tuan-tuan, my age, I tell you, 46 years old, 46 tahun. Rasa tak muda lagi dan taklah rasa tua sangat. Tapi mati ni, dia tidak ada suatu petanda, tuan-tuan. Ada yang sakit tak mati, ada yang tak sakit mati. Ya, kemarin hari Jumaat, seorang pensyarah universiti USIM, ya, Ustaz Dr. Faisal, pensyarah di USIM, Allah, hebat dia, mengaji lama sampai PhD, pengaji Islam, kemudian mengajar pula di universiti, tuan-tuan. Ya, takdirnya meninggal pada hari Jumaat yang mulia. Masya Allah, dia di antara tenaga pengajar kitab-kitab turas, kitab-kitab lama.
bila mana sahabat-sahabat dia ambil baliklah kata-kata daripada Dr. Faisal marhum yang meninggal hari Jumaat yang baru ni kemarin. Bila mana ditanya waktu itu Ustaz Faisal ni, Dr. Faisal doktor dia PhD agama. Dia belajar dengan ustaz-ustaz dia masjid juga. Dia dengar tok guru mengajar kitab turas. Ustaz bukankah pengajar kitab turas? Dan ustaz dan kan PhD, doktor dah. Tapi masih lagi ustaz mendengar. Apa jawab Dr. Faisal? Dia kata, almarhum dia kata, sesungguhnya ya, aku ni dia kata nak mendengar dan nak belajar daripada tok-tok guru yang hebat. Kerana apa? Ilmu yang diberkati. Aku nakkan keberkatan. Jawapan dia tuan-tuan. Answer very simple. Tapi kita kata apa dia? Itulah dia punya orang kata apa dia, zuhud dan tawaduk. Walaupun dia peringkat PhD dengan ilmu, tapi masih lagi belajar dengan tok-tok guru hebat. Kenapa dia kata aku nak mengambil keberkatan ilmu yang ada pada tok guru. Sebab itu dia kata juga orang yang disebut ulama bukan hanya dinilai kepada kecerdikan semata-mata, tetapi kata almarhum Dr. Faisal, pensyarah USIM yang meninggal Jumaat baru ni, dia menyatakan ulama itu akan dilihat bagaimana ilmunya yang berkat. Nampak? Jadi ada dua. Satu yang disebut kecerdikan, zakaun. Yang kedua disebut dengan berkat ilmu yang ada pada tok guru. Kerana itu janganlah kita abaikan di antara punca yang kita nak masuk ataupun asbab yang kita nak masuk syurga ialah kita selalu mengambil suatu pendekatan hidup. Jangan kita lalai, jangan kita abai. Tujuan kita hidup juga untuk menggali ilmu, belajar ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu agama. Bukan hanya sekadar ilmu dunia. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah nanti di akhirat menjadi ahli syurga yang kekal abadi. Jadi Ustaz, itu antara yang saya dapat dia simpulkan dan nak sebutkan pada audiens kita secara online pada petang ni. Saya nak ulang dan juga nak promote Ustaz Azhan. Dia memiliki ataupun dia sebagai pengasas kepada kompleks tarbiyah dakwah ataupun singkatannya Kota Raja. Bukan Kota Raja di Kelang tu ataupun bukan Kota Raja di Selangor tu. Itu nama tempat Kota Raja. Kota Raja ni dia punya singkatan short form kompleks tarbiyah. Kompleks tarbiyah di Taman Meru Ipoh. Itu yang disebut Kota Raja. Lebih kurang hampir dah 10 tahun beradanya Kota Raja di sini, dan saya pun asal daripada Ipoh, dan saya pun juga mencadangkan kepada tuan-tuan, sahabat-sahabat yang menonton secara live pada petang ini, tolong-tolong bantu-bantulah. Cuba kita usahakan untuk memberi tak banyak sikit pun ada insya-Allah sumbangan kita di dalam program-program dakwah yang Ustaz Azhan jadualkan, anjurkan di Kompleks Kota Raja. Tak dapat 1,000 bagi 3,000. Begitulah. Tak dapat 3,000 bagi 10,000. Jadi tak banyak sikit adalah tuan-tuan. Kita boleh sumbangkan untuk Kompleks Kota Raja Ustaz Azhan yang mengusahakan juga alternatif inisiatifnya yang dia buat FFB live di bulan Ramadan ni, supaya supaya kita sama-sama bersedekah, menginfakkan harta dan juga dengan niat zakat dan seumpamanya dengan senah fisabilillah untuk berjuang di jalan Allah mudah-mudahan. Itu yang saya nak sebut. Yang pertama Ustaz Azhan, saya ambil sikit masa untuk nak promote minyak boleh Ustaz minyak wangi saya tu. Tu siapa yang berhajat ini minyak wangi yang saya import daripada Dubai tuan-tuan. Minyaknya nama minyak Raihana Shifa. Ada FB dia, Facebook Raihana Shifa. Boleh tuan-tuan cari Facebook Raihana Shifa. Minyak ni saya pengasas bersama dengan Ustaz Datuk Ismail Qamus. Hampir 10 tahun dah. Minyak ni di pasaran, masuk di seluruh negara, Sabah, Sarawak, Singapura, Brunei, Indonesia dan juga ke Eropah dah sampai. Ratus ribu botol lah laris setakat ni, alhamdulillah. Jadi ringkaskan minyak ni, tujuan yang pertama, Ustaz Datuk Ismail Qamus, Syifa dan Jampi, yang pertama untuk untuk buat pendinding daripada gangguan jin makhluk halus, termasuk yang kena sihir, santau, yang ada saka, ain, histeria dan seumpama dengannya. Ada yang kena santau, dia minum minyak ni. 2-3 titik kita boleh minum, campur air suam, dia muntah keluar daripada apa yang ada dalam. Ada rumah yang kena gangguan, ada kedai yang disihir, macam-macam. Boleh hubungi saya nanti. Nak ceritanya, dengan izin Allah, gangguan sihir santau tadi boleh dirawat dengan minyak ni. Caranya boleh buat mandi, sapu calik sini badan dan juga boleh buat minum. 3 titik masuk dalam air suam minum. Yang kedua untuk anak-anak pelembut hati, penerang hati, anak-anak kecil yang kerap selalu siang malam menangis, cuba ikhtiar. Dah banyak testimoni.
Begitu juga yang belum jodoh, cuba ikhtiar. Jodoh ni kena buat mandi, sebetul ni buat 3 kali mandi. Itu insya-Allah ya. Untuk anak-anak yang kedua. Yang ketiga untuk suami isteri. Ini yang bergaduh, yang nak bercerai, ada masalah mati pucuk. Orang Singapura 6 tahun mati pucuk. Cuba ikhtiar tuan-tuan. Minyak ni. Ada orang kata minyak ajaib. Saya tak sebut, tapi ada orang yang sebut sampai hari ni minyak ajaib. Bayangkan anak dia tak nak mengaji, dia pakai minyak ni, orang mana? Orang Tasik Ipoh. Dia pakai minyak ni, segera terus mengaji Quran dengan izin Allah. Air panas, kena air panas, minyak panas, dia letak dekat tempat macam tak ada apa-apa, macam tak kena panas. Sampai dia kata, Ustaz, memang minyak ni minyak ajaib. Itu dengan izin Allah. Yang mati pucuk, yang masalah suami isteri bergaduh nak bercerai, dah ada testimoni nak poligami dan sebagainya. Yang akhirnya juga untuk dia diurut sapu pada mana-mana tempat ataupun anggota badan yang paralyzed, lumpuh. Dah ada di Sungai Siput Perak. Separuh badan lumpuh, ada yang tangan lumpuh. Ya, migraine sapu kat kepala, buasir, dah ada testimoni. Dan macam-macam lagi lah. Untuk penagih dadah pun dah ada testimoni buat mandi minyak ni, calit sendi-sendi badan ni. Dalaman, kanser, hati, paru-paru rosak dan sebagainya dah ada testimoni. Itu buat minum. Ada yang beli 10 botol, ya, 20 botol kanser. Dia minum minyak ni dengan izin Allah elok. Jadi banyak lagi yang perempuan fibroidnya, kemudian nak mudah beranak bersalin, kemudian apa dia untuk mendapat zuriat. Cuba ikhtiar. Alhamdulillah yang saya sebut ni banyak dah dapat testimoni yang baik dah tuan-tuan. Boleh dapatkan minyak ni, hubungi saya di talian 012 012 270 1066 012 270 1066. WhatsApp saya insya-Allah Ustaz Halimdin. Nanti ada dapat risalah ni, risalah minyak Rana Syifa ni, ada gambar Ustaz Semai Kamus lagi. Boleh dapatkan insya-Allah. Siapa yang berhajat tadi boleh hubungi saya 012 270 1066. Itu sajalah. Sebetul harga 30, beli 2 promosi ni. Waktu PKP Ramadan ni 250 beli 4 100. Jadi biasa ada yang 4, yang 10, 20 botol sekali beli, alhamdulillah. Jangan hantar ni langkah, jangan masuk botol ni ke dalam tandas. Itu sajalah Ustaz. Jadi terima kasih Ustaz, sama-sama dengan saya dan apa dia dapat kita bersiaran live FB pada petang ni. Moga-moga Allah permudahkan usaha Ustaz untuk membangunkan pusat dakwah Kota Raja dan seterusnya, ya, menjadi satu tempat yang didatangi dan dikerumuni oleh pencinta-pencinta ilmu yang nak menagih ataupun nak mendapatkan ilmu daripada pentazkirah ataupun pengkuliah dan juga daripada para alim ulama yang suhu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Kejap lagi kita akan tutup dengan doa insya-Allah. Terima kasih pada sidang pendengar penonton sekalian. Terima kasih pada Ustaz Halimdin yang menjadi tazkirah pada petang 3 Ramadan ini. InsyaAllah esok kita akan bersama dengan Al-Fadil PU Said, iaitu Ustaz Syed Muhammad Bakri Syed Ishaq pada esok hari Isnin, hari Selasa bersama Ustaz Huri Alias dan hari Rabu bersama Ustaz Haslin Bahrim insya-Allah pada hari Rabu ini. Jadi untuk itu sama-sama kita dapat sebarkan maklumat ataupun pakat share tazkirah-tazkirah yang kita anjurkan sepanjang 30 hari Ramadan selama 30 minit dan bersama 30 pentazkirah pada setiap jam 3.30 petang. InsyaAllah tuan-tuan perempuan boleh ikuti di FB Kompleks Tarbiyah Raudatul Jannah insyaAllah. Itu saya persilakan Ustaz Halimdin untuk bacakan penutup. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya Hannan ya Mannan. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. نعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء ما لا يكشفه غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih pada Fadil Ustaz Halimdin. Jangan lupa esok kita bersama dengan PU Said, Ustaz Syed Muhammad Bakri Syed Ishaq jam 3.30 petang di FB Live Kompleks Tarbiyah Jannah insya-Allah.
Terima kasih sekali lagi pada Fadil Ustaz Halim Din. Baik, Terima kasih pada sama-sama. semua yang share. Terima kasih yang menyumbang dan bakal menyumbang untuk dana pembangunan dan aktiviti dakwah Kompleks Tarbiyatul Jannah atau singkatannya Kota Raja Ipoh Perak. Iaitulah ma'had peninggalan almarhum Datuk Seri Abu Hassan Din Al-Hafiz. Ada tertera di skrin tuan-tuan, nombor akaun yang tertera di situ. Bolehlah kita berikan sumbangan yang terbaik dalam bulan Ramadan yang mulia ini, insya-Allah Allah gandakan pahalanya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua kita diterima amal soleh kita, insya-Allah. Untuk itu saya tutup majlis kita dengan kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum.